Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 7 September. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berharap dengan tertubuhnya Mahkamah Syariah Negeri Sabah yang secara rasmi dilancar semalam dapat menyelesaikan pelbagai masalah umat Islam dengan lebih cepat dan adil. Titah baginda banyak aduan dan rungutan diterima sebelum ini berhubung kelewatan keputusan kes besar maupun kecil. Saya harap dengan terbinanya satu mercu tanda yang harus kita sama-sama bangga, saya harap hakim-hakim yang telah diamanahkan untuk melunaskan tanggungjawab untuk mengurus segala masalah umat Islam di negeri Sabah ini akan dapat diselesai dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Kita tahu ada juga rungutan kerana kelewatan membuat keputusan-keputusan yang kecil ataupun keputusan yang besar. Tetapi ini harus dijadikan satu tanggungjawab bersama untuk menentukan segala urusan berkaitan dengan hal-hal rumah tangga, hal-hal faraid, hal-hal undang-undang syariah perlu diuruskan dengan sebaiknya dan dengan secepat mungkin dengan berdasarkan landaskan kepada hukum hakam dan syariah. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian selepas berkenan merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kompleks 4 tingkat ini mula dibina sejak 2017 dan siap sepenuhnya pada 22 Julai 2021 melibatkan peruntukan lebih 58 juta ringgit. Kompleks yang dibina bersebelahan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini mempunyai seni reka bangunan berkonsepkan kubah yang menjadi simbol kepada bangunan yang berkaitan dengan fungsi keislaman di Malaysia selain menampilkan motif tradisi masyarakat tempatan. Sempena Kembara Kenali Borneo di Kota Kinabalu, Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Amina Maimunah Iskandaria berkenan berangkat melawat Kompleks Penjara Kota Kinabalu. Keberangkatan tiba Tunku Aziza disambut isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni, isteri Ketua Menteri Datin Sri Panglima Julius Salak, isteri Timbalan Perdana Menteri Datin Ruzia Muhammad Tahir dan Komisioner Jeneral Penjara Datuk Nordin Muhammad. Setiba di Kompleks Penjara, Permaisuri Agong diberi sambutan persembahan silat dan menerima jambangan bunga daripada pelajar Sekolah Henry Geni Wanita Kota Kinabalu. Tunku Aziza turut berkenan melawat bengkel pastri penjara wanita Kota Kinabalu dan pusat mini infograf produk penjara Sabah My Pride serta menandatangani buku pelawat. Baginda Permaisuri kemudiannya berkenan berangkat ke Festival Krab Borneo 2023. Festival disertai 60 usahawan krab ini memasarkan produk krab tempatan yang menjadi medium pertemuan antara peniaga, pengusaha serta pemborong krab seluruh Malaysia. Pesan saya promosi datang ke Sabah sampai sini 1B, jadi aku suka amat bangga. Hari ini mereka merupakan sangat bersejarah pada hari ini di negeri Sabah lah, sebab melawat satu web yang sangat besar di sinilah. Tidak pernah, walaupun saya hanya nampak jamukan di sini pun macam aura tu lebih gembira, lebih selesa. Saya rasa hari ini merupakan satu yang terbaik lah. Negeri Sabah dan rakyatnya bertuah dan sangat teruja dengan perkenan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Amina Maimunah Iskandaria mengadakan program Kembara Kenali Borneo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor berkata program tersebut amat bermakna kepada rakyat kerana berpeluang untuk menatap dan bersua lebih dekat dengan pasangan diraja ini. Ketua Menteri berkata rakyat turut kagum dengan kesediaan dan kesanggupan pasangan diraja ini menelusuri dan memandu sendiri sepanjang lebuhraya Pen Borneo dari Tawau hingga ke Sepitang sebelum meneruskan jelajah ke Sarawak. Keterujaan itu turut dizahirkan beberapa wakil rakyat yang turut menyifatkan pasangan diraja ini sememangnya berjiwa rakyat. Ini
merupakan satu sejarah yang akan dikenang sepanjang zaman oleh rakyat di Sabah, di mana-mana baginda melintasi daerah-daerah yang baginda kunjungi. Semua rakyat di kawasan atau daerah berkenaan sangat berbesar hati, sangat teruja dan menjunjung kasih atas kehadiran mencemar duli baginda. Sambutannya begitu luar biasa sekali dan saya percaya ini menunjukkan Agung boleh menjadi pengikat kepada perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum di negara kita dan khususnya di Sabah ini. Itulah gambaran sebenarnya raja itu payung rakyat dan rakyat negeri Sabah amat teruja apabila Tuanku Agung dan Raja Permaisuri Agung mencemar duli untuk membuat kembara Borneo ini sekaligus dapat memberi peluang kepada rakyat kita untuk mengenali Agung. Di mana rata-rata rakyat penduduk negeri Sabah sempena dengan jelajah Agung, di mana rakyat sanggup berbaris di tepi jalan, berpadas berhujan menunggu Agung. Mereka dapat bersalam dan dapat bergambar dengan Agung. Jadi ini satu pada saya sememangnya dinantikan oleh rakyat Sabah. Apa yang kami rasa sebagai anak muda di Tuaran sungguh teruja kehadiran kita punya Ketua Negara Agung tiba di negeri Sabah terutamanya untuk kembara kenali Borneo. Kita dapat lihat anak-anak muda bukan sahaja yang kecil hingga ke dewasa semua sanggup berpanas berhujan menunggu ketibaan Agung untuk lalu di setiap kawasan yang dilalui. Konvoi kembara kenali Borneo yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong jadi kenangan abadi buat rakyat, terutama warga Tawau kerana menjadi lokasi pertama persinggahan pasangan diraja ini. Asma Asmuni ada bingkisannya. 4 September 2023 menjadi tarikh keramat dan bersejarah bagi seluruh penduduk Tawau di sini kerana di 0 km ini adalah destinasi yang pertama dan bermulanya acara jelajah kembara kenali Borneo. Sememangnya hari yang indah buat ratusan ribu rakyat Tawau. Sambutan luar biasa diberi kerana ia peluang keemasan untuk beramah mesra lebih dekat dengan keluarga diraja ini. Rakyat jelata teruja dan menjunjung kasih atas keberangkatan Seri Paduka Baginda dek kepribadian tinggi baginda yang mesra rakyat. Sangat-sangat gembira kerana yang datang ini adalah orang nombor satu negara yang di Pertuan Agong yang julung-julung kalinya ke belakang ini. Dan alhamdulillah Tawau ini seminggu terakhir ini alhamdulillah dapat kunjung orang-orang yang terkenal, patah lagi yang di Pertuan Agong. Mereka boleh mengambil kesempatan ini dapat memahami orang kampungnya tradisi, memahami orang kampungnya susah, mendengar ini bagi orang kampung ialah satu sangat-sangat tidak lupa. Ini sejarah Agung dapat melawat. Menambah makna kepada kembara ini, pelbagai aktiviti kebudayaan dan pameran lebih 30 makanan tradisi dipersembah kepada Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Burasak dan ayam brengkes antara 22 menu istimewa makanan tradisi etnik Tawau. Tidak lengkap lawatan Seri Paduka Baginda jika tidak berangkat singgah ke kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom, Lahad Datu. Baginda berkenan meninjau aset dan operasi agensi bertanggungjawab menjaga keselamatan di Pantai Timur Sabah itu. Baginda juga menitahkan kepada saya supaya menjaga sebaik mungkin kawasan Ezon ini daripada pencerobohan ataupun ceroboh dan juga jenayah. Beliau juga prihatin terhadap fasilitas untuk warga Eskom dan disahirkan melalui peruntukan 40 juta. Jadi kehadiran yang di Pertuan Agong selaku Ketua Negara membuktikan kawasan ini adalah kawasan yang sangat selamat. Kenapa saya kata begitu? Sebabnya Tuanku datang membawa kereta sendiri dan turun menyapa masyarakat setempat yang berjam-jam menunggu di pinggiran jalan.
Pastinya, keterujaan rakyat negeri di bawah Bayu tidak terhenti di Tawau dan Lahad Datu saja. Pengembaraan 11 hari menelusuri lebuh raya Pen Borneo yang menembungkan Sabah, Sarawak dan Brunei hingga 13 September nanti, keluarga diraja ini kekal dikenang sebagai raja berjiwa rakyat. Tuanku umpama kemuncak payung, patik di bawah berteduh diri. Dirgahayu Tuanku, Asmah Asmuni, Sabah, RTM. 1,144 projek pembangunan merentasi kementerian melibatkan peruntukan RM61.1 bilion dilaksana di Sabah tahun ini. Ia menyaksikan peningkatan peruntukan berbanding RM48.1 bilion tahun lepas, melibatkan 1,048 projek pembangunan. Tetapi saya tahu bahawa ia tidak mencukupi. Dia masih tidak mencukupi sebab negeri yang luas, kekurangan prasarana. Walaupun demikian, ia membuktikan bahawa kerajaan perpaduan di bawah Tun Sri Anwar memberikan tumpuan yang tinggi kepada negeri Sabah. Datuk Ahmad Maslan memberitahu media selepas merasmikan Majlis Dialog Belanjawan 2024 di Kota Kinabalu. Mengulas majlis ini, beliau berkata ia penting bagi memastikan penyediaan belanjawan yang menyeluruh dan memenuhi hasrat segenap lapisan masyarakat dan entiti di Malaysia. Sabah merupakan negeri kelima dalam sesi libat urus jelajah negeri bagi penyediaan belanjawan 2024. Selain sesi libat urus, kementerian juga mengumpul cadangan inisiatif secara dalam talian melalui portal cadangan belanjawan 2024 untuk akses umum mulai 14 Julai sehingga 14 September. Sabah dicadang menguruskan import berasnya sendiri kerana lanskap geografi dan sosialnya yang unik memerlukan pendekatan lebih sesuai untuk menguruskan komoditi berkenaan. Cadangan ini disuarakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berikutan jangkaan kenaikan harga beras putih import sehingga 36% yang membimbangkan rakyat ketika ini. Datuk Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri menggesa bernas untuk mengeluarkan stok tambahan daripada Rizab selain mengambil langkah menstabilkan pasaran. Ketika ini, Sabah mengimport 290,000 tan metrik beras termasuk Rizab pada 2021 berbanding hanya 22,000 tan metrik beras sahaja yang dikeluarkan. Sebab itu, kementerian akan memastikan tahap sara diri Sabah meningkat dengan pengeluaran beras sekurang-kurangnya 60% menjelang 2030. Ia bakal dicapai menerusi pengaktifan Lembaga Beras dan Padi Sabah bagi membantu pesawah meningkatkan pengeluaran padi melalui pemulihan sawah tebiar serta menaik taraf sistem pengairan sedia ada. Sekian perkembangan semasa dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. Malaysia, tanah airku. Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Bersatu terus utuh, bergerak terus maju. Pertiwiku luhur, daulatku setinggi kilat balu. Setiap langkahku semangat tak pernah luntur. Bumiku berlaku cakrawalaku aman makmur. Dari ufuk timur laungkan satu, hingga ke barat utara selatan ku laungkan satu.